ada juga ibu bapa yang suka marah anak dia dengan maki hamun. Ini boleh ke Haji? Kesilapan ibu bapa mendidik anak ni ialah ketika umur 1 hingga 12 tahun. Tapi kalau dengan anak-anak ni pula, kalau macam kita sebagai ibu bapa, kita cakap lembut-lembut dengan dia orang Ji, kadang-kadang budak-budak sekarang tak masuk Ji. Tuan Haji, saya nak saman bapak saya. Bapak saya gagal bela saya. Betul. Orang sekarang marah anak depan-depan orang ramai. It's a no-no. Ianya tak bagi impact pada anak kita pun. Mereka akan ingatkan segala benda yang terjadi. Mungkin kalau mereka ada masalah ke, itu cara untuk mengatasi. Kita ni, apa yang kita lakukan ni, dia jadi contoh kepada anak-anak kita. Itu yang tak bestnya. Janganlah maki anak sampai tahap maki depan orang ramai. Sebab anak ni amanah kita. Yang kita duk maki-maki tu pun kita sendiri yang beranakkan dia, kita sendiri yang melahirkan dia. Elakkan daripada maki, hamun, marah-marah. Sebab tu tak baik untuk dia punya pembesaran. Kadang-kadang kita ada nampak ibu bapa yang terlepas. Kena sedar sebagai ibu bapa, tiap kali kita tinggikan suara, ia meninggalkan kesan kepada anak-anak kita. Sebagai ibu bapa, kita kena tanya diri kita sendiri, apa jenis ibu atau ayah yang saya nak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Dan hari ini buat pertama kali saya bersama dengan Tuan Haji Husein Haji Saleh. Dalam Islam itu, dalam kehidupan kita yang biasa macam ni, didikan yang macam mana yang terbaik untuk kita mendidik anak-anak kita? Cara gaya Rasulullah SAW. Jadi anak ni dia dua, Datuk. Satu, tegas. Contoh kalau anak kita misalnya tak solat ke, anak kita macam sekarang kan, tak buat kerja sekolah ke apa, pukul ke benda semua kan. Satu lagi ialah kasih sayang. Jadi dua, tegas, kasih sayang. Mana tak boleh dia kata kita asyik nak marah, nak jerit kepada anak tu, tapi tak ada kata orang tu kasih sayang. Kasih sayang ni apa dia tu? Contoh misalnya, kalau kita marah-marah anak kita dan sebagainya tu kan, lepas tu, lepas kita marah tu, maka kita pun minta maaf ke, turunkan ego kita tu. Dulu-dulu bapak-bapak ni, biasanya bapak ni dia tegas. Dia tegas, dia garang sehingga anak-anak tu menjadi takut. Jadi bila berlaku begini, anak-anak tu jauh daripada orang tua. Jadi ada baik ke tak baik cara macam tu? Saya nak beritahu ni, saya sebagai kaunselor, saya ada banyak kendalikan kes di klinik saya tu. Dia bukan saja kita kata dulu, sekarang pun ada bapak macam tu. Sampai anak jumpa saya, Tok, saya anggap macam ayah saya tak ada dah. Sebab apa? Bapak ni marah. Lepas tu, biarkan budak tu. Jadi budak ni rasa bapak dia marah dia dan sebagainya, memang bapak tu benci dia, tak suka dia. Sebab saya nak beritahu sini, cara, gaya kita asuhan anak-anak tu, memanglah kalau dulu Datuk kata tu bapak garang dan apa sebagainya. Dulu mungkin tak ada kita kata gadget, tak ada media sosial, kemudian duduk kat rumah pun benda semua pun, misalnya ayah tu kita pun bilik pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi tengok-tengok ayah balik kerja, baring kat depan, makan situ, tengok ayah. Tapi hari ni anak-anak kena marah-marah pak dia masuk bilik. Ayah pun tak ada cara nak pergi tutup pintu balik ke, memaafkan balik ke. Dia itu sebenarnya beza dulu dengan sekarang. Dan juga kita kata suasana tu berbeza. Kalau dulu bapak-bapak marah-marah kau benda, anak ni mungkin dia boleh lari pergi sana, lari sini, Tak jauh. Dan juga di keliling tu ada rumah nenek, rumah atuk, rumah pak saudara, rumah apa. Hari ni budak ni bila dalam rumah tu kena marah dalam tu lah. Dan kalau tak ada misalnya bapak tu, kata orang tu pergi pujuk balik, follow up balik dan sebagainya, ini yang menyebabkan anak ni dia jadi seorang penendam, dia jadi seorang yang kita kata dalam bahasa kaunseling dipanggil lonely tu. Kesunyian. Dia nak perhatian. Oh, lonely. Tapi ada juga ibu bapa yang suka marah anak dia dengan maki hamun. Ini boleh ke Haji? Saya cakap tu terang lah, dah saya 40 tahun buat kerja ni kan. Maki hamun ni sebenarnya dia tengok apa benda yang dimaki oleh bapak tu. Jangan kita kata menggunakan perkataan-perkataan yang kita kata yang tak elok lah. Minta maaf lah kalau kata guna perkataan-perkataan yang tak elok tu, semua orang faham lah. Guna perkataan binatang-binatang yang tak elok ataupun guna perkataan lain. Tapi kalau misalnya ini tak mau dengar cakap ayah ni. Contoh, kalau marah misalnya soal solat contoh. Ni dah pukul berapa ni? Macam subuh, nak kejut subuh. Tapi lepas sembahyang tu, sembahyang berjemaah ke apa, lepas solat tu, beri salam, peluk anak tu. Dia yang penting, Datuk, nak anak ni supaya kita marah macam mana pun dia akan rapat dengan kita, ialah peluk, bonding tu. Bonding tu, itu penting. Saya nak beritahu pada semua yang menonton ni kan, kalau boleh kita peluk selalu anak kita. Nakal macam mana, anak kita peluk selalu, insya-Allah anak ni dia akan jadi seorang anak yang kita kata menghormati ibu bapa. Tapi kalau dengan anak-anak ni pula, kalau macam kita sebagai ibu bapa, kita cakap lembut-lembut dengan dia orang Ji, kadang-kadang budak-budak sekarang tak masuk Ji. Kita tengok budak-budak sekarang cakap lembut dengan dia orang lagi naik kepala sebab dia orang tak rasa macam kegarangan mak bapak tu. Itu saya mungkin tak bersetuju Datuk.
Sebab tu saya lebih kepada bercakap lemah lembut. Contoh misalnya, Datuk lah, ni abang Long mai sini, abang Long mai kat ayah mai. Kita didik sejak daripada awal kanak-kanak lagi. Beberapa cara je kan. Ya. Cara yang lembut, cara yang kasar. Ha. Kalau tiba-tiba anak tu dah umur 10-15 tahun, Ha. baru nak berlembut, tak jadi saya Jadi, rasa. dia sebab tu cara didikan tu mesti zaman awal kanak-kanak dipanggil. Awal kanak-kanak 1 hingga 7 tahun. Tengok ni, kita balik macam ni petang-petang ni, berlari duduk atas riba ke benda kan. Umur 8 hingga 12 tahun, budak-budak ni pun sama juga, dia akan berlari-lari jumpa kita. Masa tu kita cakap lembut-lembut, Along, Angah, mesti. Satu lagi kena ada komunikasi dengan anak-anak ni daripada kecil lagi. Dan sebab tu sebagai beritahu selalu, kesilapan ibu bapa mendidik anak ni ialah ketika umur 1 hingga 12 tahun. Sebab bila masuk awal remaja, yang pening kepala sekarang ni, yang banyak jumpa saya mak bapak menangis datang klinik saya ni, bila anak tu masuk 13, 14, 15, 16. Sebab Datuk cakap tadi kan, masa kecil-kecil tu, budak tu cakap lembut, tiba-tiba kasar. Atau benda-benda kecil lagi dah kasar. Dah ganas dah. Bapak, oi macam ni. Aku sepak kau kan. Bapak tak ada rupa bapak. Ibu bapa ni, apa yang dia buat ketika anak-anak dia masih kecil, sampai anak dia dewasa, mempengaruhi kehidupan mereka. Yang Haji selalu jumpa. Tepat sekali. Apa yang kita, sebab tu Rasulullah SAW sabda, anak-anak dilahirkan putih bersih. Ibu bapa lah yang mencorakkan anak-anak tu. Kita yang mencorakkan. Minta maaf Datuk, kalau kita selalu, sebab tu kenapa Datuk punya karakter macam ni. Saya punya karakter macam ni. Ada kadang-kadang, ada kawan kita karakter macam ni. The character building dipanggil tu. Pembentukan karakter seorang tu. Kenapa ada orang tu, dia seorang yang lemah lembut. Sebab tu bila dia akan membentuk dia punya karakter tu, bila kahwin. Sebab tu kadang-kadang bila berkahwin tu, kenapa suami aku ni garang sangat? Sebab dulu dia tengok model keibubapaan. Bapak dia tu garang. Baru dapat suami garang. Dapat pula suami tak bercakap, introvert. Belajar tinggi. Diam je. Diam je. Bini pula cakap banyak. Sebab bini dulu dibela oleh mak bapak yang komunikasi bagus. Ada tak je kes-kes yang berlaku apabila ibu bapa ni yang bertindak kasar dengan anak, maki, pukul dalam cara mereka mendidik anak-anak, anak-anak ni lari daripada rumah? Saya cakap terang, hari ni cukup ramai. Dan ada kes yang jumpa saya baru ni cakap apa? Dia panggil saya Tuan Haji, saya nak saman bapak saya. Bapak saya gagal bela saya. Betul, benda ni. Dia nak saman mak bapak kerana Dia tak bapak didik. kerana gagal. Dia yang tak betul, dia kata mak bapak dia. Dia kata dia betul. Sebab mak bapak dia tak betul. Kasar ni. Jangan main-main sekarang anak-anak. Ni saya bercakap ni berdasarkan kes tau. Hari ni ada anak-anak kata yang lari dari rumah. Kan lari dari rumah lagi senang tu. Bukan zaman-zaman dulu. Lari duduk kondo mana nak cari? Ramai mak bapak jumpa saya menangis. Bukan saja anak lelaki tu, anak perempuan. Tapi hari ni tu, kebimbangan kita bukan saja anak perempuan. Anak lelaki kita bimbang. Anak lelaki dia lari nanti duduk rumah tu, dia ada pula. Dia jadi anak ikan. Ada yang bela baby, sugar daddy, atuk daddy. Saya nak sedarkan parent di luar sana, mak bapak di yang sana, dan mereka tak tahu benda ni. Saya sebagai kaunselor yang kendalikan kes ni. Datuk, saya kadang-kadang jumpa saya sedih tau. Maknanya mereka mencari kehidupan yang lebih sempurna, Yes. lebih selesa di luar daripada mak bapak dia orang. Sebab kat dalam rumah tak ada kasih sayang ni kata. Kasih sayang. Di luar sana ada kasih sayang. Yang senangnya tu pakai tu melalui Instagram, melalui apa. Budak-budak sekarang semua ada tu. Dia ber-WhatsApp sama-sama dia. I lonely lah, I tak ada kasih sayang lah. Yang sana balas balik. Oh, I love you so much. I sayang you gini-gini. Siapa tak Come nak? I take care. Come I take care. Cara yang paling baik yang jadi parenting. Cara yang paling baik. Cara yang paling bagus sekali ialah kita sebagai ibu bapa. Kalau anak lelaki, ayah tu selalu berkomunikasi. Yang pertama ialah komunikasi. Tahu. Yang kedua bonding, sentuhan. Yang ketiga kita kena selalu ada masa dengan anak-anak. Anak zaman sekarang pula Datuk. Anak-anak ada gadget, ada apa. Kadang Datuk tengok. Bapak pun main gadget. Ayah main gadget, mak main gadget, anak main gadget, keluarga gadget. Tak bercakap. Diam je. Atuk kita tengok dekat restoran kat mana-mana. Mana dia bercakap? Ini sebenarnya cara gaya yang tak betul. Jadi kalau boleh kalau Datuk tanya saya, pertama ialah komunikasi, lepas tu beri kasih sayang, perhatian, good listener. Jadi pendengar yang baik. Ya abang nak cakap apa dengan ayah? Bayangkan. Seronok. Lepas tu Rasulullah bersabda, rumahku syurgaku. Kita menjadi khalifah ataupun ketua kepada keluarga. Baik lelaki, baik perempuan yang bergelar ibu bapa, mereka adalah khalifah yang membentuk generasi yang akan datang. Jangan kita kongsi, kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Kalau tak puas hati, kita sembang tepi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang sentiasa menonton Sembang Viral. Terima kasih. Terima kasih, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.